Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi semua. Okey, mungkin anda semua mengenali Superman Ukraine yang bernama Budanov. Ingat tak nama Budanov ni? Yang biasa ikut tentang perang Ukraine ni, kenal lah dia ni. Siapa ni Budanov lah. Rusia baru saja mengeluarkan waran tangkap kali kedua untuk Budanov. Salah seorang pengganas adalah Budanov. Dia ada 4 orang. Yang pertama adalah Budanov. Kalau saya cerita je pasal Budanov ni, baik Budanov bila dapat dengar berita ini, baik dia lari ke US lah. Dia dah tak boleh duduk lagi kat Rusia. Kerana seingat saya sebelum ini pun nama dia naik dan dia telah dibom. Dan macam tak percaya dia boleh hidup balik. Berapa lama, sekian lama dia hidup balik. Tapi orang cakap dia dah macam robot AI sekarang ni. Cara perbualan dia pun dah tak sama macam dulu lah. Dan sekarang ini nama dia naik balik. Dan yang kedua wanted adalah Nikolai Oleshchuk. Dan ketiga adalah Elensky Naizapa sebagai komander 383 Drone Regiment Air Force. Dan Sergei Pedryuk. Orang-orang inilah yang melancarkan serangan ke drone ke dalam Rusia. Dan teman-teman, kalau nama mereka dah naik, bila-bila masa saja nama mereka ditulis di atas misail Rusia yang tertulis namanya, seperti apa yang Budanov nyaris mati tahun lepas. Dan berita kita yang kedua, Chancellor Austria berkata dia menasihati rakyat Austria, kalau yang ada anak-anak kecil, kita ni dah ada masalah beras, dia cakap dekat Austria ni senang je nak selesaikan masalah ini. Bawa anak-anak makan dekat McDonald. Aduh, nak kayakan US juga makan kat McDonald. Okey teman-teman, kita cerita sedikit tentang World War II. Siapa pengeluar senjata untuk US yang terbesar? China dan India. Dan banyak kilang-kilang senjata US di India dan China lama dah ditutup. Dan dengan sekatan ekonomi yang diberikan oleh kepada China, sekatan ekonomi yang diberikan kepada Rusia, dan sekatan ekonomi yang diberikan kepada India, siapa yang akan menjual bahan mentah kepada US dan allied untuk membuat senjata? Mungkin juga kerana India sekarang ditekan kerana tak nak ikut kata-kata US supaya berpaksi kepada US. Kerana India mampu menjadi pengeluar senjata untuk US. Kalau India nak, tapi mungkin India menolak. Sebab tu sekarang ni dia pun beri sekatan ekonomi. Dan sekarang siapa nak jadi pengeluar senjata untuk Zelensky? Zelensky offer Ukraine untuk menjadi pengeluar senjata. Orang dungu je boleh percaya. Senjata ni bukan hanya buka kilang. Bahan mentah untuk buat senjata dari siapa? Dah nak 2 tahun mereka kata yang Rusia dah nak habis senjata. Tapi dah 2 tahun dah Rusia tak habis-habis lagi senjata. Dan sekarang ni bila Europe pun senjata dah kekurangan, dan siapa lagi yang nak beri senjata kepada Ukraine? Mesti US. Dan sekarang US pun kekurangan senjata. Semua dah kekurangan senjata. Benda ni diperkatakan sekarang. Dan US yang memberi sekatan ekonomi kepada China dan Rusia. Dan dari Rusia lah Europe dapat banyak komoditi harga murah. Daripada Rusia lah Europe dapat. Dan sekarang macam mana Europe nak buat senjata kalau bahan mentah semua dah naik menggila? Jadi siapa yang harus tanggung
Europe dengan Ukraine. Maknanya US. Walaupun anda ada duit untuk dicop, tapi bahan mentah nak beli dari mana? Inilah kekuatan 5 negara BRICS. Rusia perlahan-lahan bukan hanya melemahkan Ukraine, tapi NATO juga. Apalagi China menang tanpa berperang. Kalau US teruskan perang ini dengan Rusia. Dan kita dengar semalam yang askar Ukraine berperang hanya berjalan kaki tanpa artileri untuk mereka gunakan. Macam mana teman-teman? Memang banyak diperkatakan semalam tentang kekurangan senjata. Awak bayangkan semalam berita saya mengatakan Jerman hanya memberi 50 kaliber shell untuk menembak drone sahaja. Torek misail tak ada, yang diperkatakan nak bagi 300, belum bagi lagi. Maknanya mereka tak ada barang. Okeylah cakap dulu masa sebelum World War II, Germany pengeluar kereta tank. Betul. Zaman Nazi, betul. Sekarang ni, macam mana mereka nak buat kereta tank? Nak panaskan dalam rumah musim sejuk pun belum tahu ada tenaga. Macam mana nak buat kereta tank? Kalau dulu bolehlah. Masa Rusia jual gas dengan dia murah. Sekarang mana boleh? Kat mana dia nak dapatkan? Mungkin yang baru-baru ni dia pergi dekat Kazakhstan tu, untuk dapat beli gas lah daripada Kazakhstan. Tapi tak seperti kuantiti yang dia dapat masa ada pipeline Nord Stream 1 dengan Nord Stream 2. Tak sama. Sampaikan yang pipeline Nord Stream 1 dengan Nord Stream 2 tu, Jerman boleh menggunakan gas tu untuk dijual ke negara Europe lain. Sampai macam tu keistimewaan Jerman dapat. Dan sekarang keistimewaan tu dah ditarik balik oleh Rusia. Rusia tak akan bina lagi pipeline untuk Jerman. Sebab itulah China ni katakan memang US dah tak ada banyak senjata. Lagi mereka neokon cakap boleh perang dengan China. Memang tak masuk akal. China hanya berdiri daripada jauh ketawakan mereka je. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hati-hati di jalan raya kalau nak pergi kerja. Jangan lupa belanja Abang Gift. Mr. Yura.